demonstrasi baling Anwar Ibrahim. Pergi Google benda ni. Daripada situ tuan-tuan, apa yang kita nampak? Perjuangan Anwar Ibrahim has always been memperjuangkan nasib rakyat. Has always been memperjuangkan nasib rakyat. Itu fokus utama. Sedangkan Tun Mahathir, fokus dia adalah bagaimana pada awalnya memanglah nak menaikkan orang Melayu. Mahathir fokus dia kepada orang Melayu. Okey, tak apa. Itu perbezaan pendapat dalam hal masing-masing. Perjuangan mereka ni, daripada Mahathir memperjuangkan Melayu, dia nampak bila dia berbincang dengan Daim pada awal penubuhan, awal tahun 80-an, bahawa mereka, UMNO memerlukan dana. So daripada dana tersebut, kenapa perlukan dana? Sebab nak menghadapi pilihan raya ni bukan satu jumlah yang sedikit tuan-tuan. Jadi dijadikanlah jutawan-jutawan dan billionaire daripada kalangan orang-orang Melayu, kalangan orang-orang UMNO sendiri. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat kan, nak kaya join UMNO. Nah, siapa ingat lagi? Nak kaya join UMNO pada waktu itu. Siapa nak kaya, nak projek, join UMNO. InsyaAllah boleh dapat projek. Ngampu UMNO, mengampu pemimpin, InsyaAllah boleh dapat projek. Daripada satu gagasan nak menaikkan, meningkatkan martabat orang Melayu, akhirnya dia meningkat dan memartabatkan sebilangan saja. Bukan setakat orang Melayu, tetapi kroni-kroni dia yang membentuk projek-projek, yang membentuk masyarakat, satu kelompok elitis. Yang akhirnya mereka lah yang menguasai Malaysia sekarang ini. Dan saya panggil mereka ini sebagai oligarki. Dan kalau kita cerakinkan golongan-golongan yang maha kaya ini, hanya ada beberapa orang saja. Dia tak kisah bangsa, tuan-tuan. Tak kisah bangsa. Melayu ada, India ada, Cina ada, Serani ada, Sing ada. Yang tuan-tuan ikut tengok nama tu, itu hanya yang nampak. Dia ada yang tak nampak. Tapi dia antara tycoon yang ada dekat Malaysia. Bukan setakat dekat. Sebab tu masa itu dia ada tiga wilayah dikotomi. 3 wilayah. Satu wilayah persekutuan, KL, Kuala Lumpur, Selangor. Satu Sabah, satu lagi Sarawak. So mereka ada tycoon mereka sendiri dan mereka ada dia punya boundaries yang tak boleh dikacau. Itu antara sebab kenapa UMNO tidak ada di Sarawak. Antara sebab terbesar UMNO tak ada di Sarawak sebab dia orang tak nak ada tycoon ada dekat dalam Sarawak ni. Dan Sarawak dia ada tycoon dia sendiri. Okey, kita pun tahu siapalah. Antaranya lah, dia banyak lagi sebenarnya, tapi antaranya. Baik, balik pada cerita tadi. Jadi, Tun Mahathir membina legasi daripada nak membela Melayu, akhirnya dia membela kroni. Dan itulah hasil 22 tahun yang beliau hasilkan pada waktu itu. Anwar Ibrahim masa dia nak naik, masa dia nak jadi timbalan Perdana Menteri, pertukaran itu sudah nampak bahawa beliau akan ditukar. Akan berlaku pertukaran di antara Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Tetapi kenapa tak berlaku pertukaran tu? Sebab then Mahathir found out. Mahathir mendapati bahawa aliran pemikiran Anwar Ibrahim ini tidak berjaya dikorup. Dia ingatkan bila bawa Anwar Ibrahim masuk UMNO daripada tahun 80-an, naik, bagi jawatan Menteri Pendidikan, bagi jawatan Menteri Menteri Ekonomi, bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dia ingatkan dengan cara macam tu, bolehlah nak korupkan prinsip Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim tetap sama. Prinsip beliau tetap sama. So, prinsip itu ada. Masih kekal dengan Anwar Ibrahim. Jadi, prinsip inilah yang oligarki ini tak suka. So, kita bila menyentuh tentang obsesi untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, kita bercerita tentang the deep state dalam kalangan oligarkis. Oligarki. Dan oligarki ini bukan Tun Mahathir sahaja. Dia bukan Tun Mahathir, tuan-tuan. Dia Tun Mahathir, tapi bukan Tun Mahathir saja. Tun Mahathir ni umpama puppet. Puppet, dia adalah puppet. Tetapi dia ada the master of the puppet. Master of puppet tu is behind the puppet. Yang menggerakkan perkara ini. Dan kita kena faham oligarki ni, dia bukan hanya berbincang dan cuba menjatuhkan melalui Tun Mahathir. Kita jangan salah faham tentang perkara tersebut. Pelbagai jalan digunakan, termasuk menggunakan Azmin Ali, adalah kaedah untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Now, apa yang berlaku? Mereka penjarakan Anwar Ibrahim. Kita tahu mereka penjarakan Anwar Ibrahim, tetapi tidak sangka kuasa Allah SWT naik Pak Lah. Dia ingatkan Pak Lah ni boleh lah. Mahathir ingat Pak Lah ni boleh lah. Apa orang kata dia, yelah Pak Lah ni kan very straightforward guy. Dia ingat boleh lah. Dia tiaw Pak Lah macam tu, ikut kata dia. Bila Pak Lah naik, zaman Pak Lah kata, hal perbicaraan Anwar Ibrahim, saya tak nak masuk campur. 2004, Anwar Ibrahim dia dapati tidak bersalah. Di dalam kes liwat satu. Kemudian naik Mat Najib lepas tu. Pak Lah dijatuhkan. Ini tak ramai yang tahu sebenarnya. Pak Lah dijatuhkan. Sebaik saja kekalahan teruk Barisan Nasional UMNO pada tahun 2008. Hilang 5 negeri pada waktu itu. Pak Lah telah dijatuhkan dan dinaikkan Najib Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. So Najib Tun Razak pun naik. Bila Najib Tun Razak naik, again Mahathir ingat, saya ingat lagi masa tu, Najib ni dia tidak mengambil langkah macam Anwar Ibrahim tu, nampak agresif dan sebagainya. Dia very pleasing. Dia sangat pleasing. Dia seorang yang sangat pleasing. Dia duduk, relax, dia tak cakap apa, dia macam ikut je mana Pak Lah pergi. Tup-tup dia naik. Dan bila dia naik pada tahun 2009, siapa ingat lagi kan? Dia naik tahun 2009. Dia buat banyak perubahan, kita tak nafikan.
Tetapi usaha untuk dia nak memastikan Anwar Ibrahim itu bersalah, masuk penjara, kena diteruskan. Jadi bila beliau cuba nak jatuhkan Anwar Ibrahim, cari jalan. Okey, tengok Selangor. Tahun 2008, Selangor dimenangi oleh Pakatan Rakyat pada waktu itu. PR Pakatan Rakyat menang di Selangor, di samping negeri yang lain lah. 2009, berjaya menumbangkan Perak. So, Anwar Ibrahim ni tak boleh dibiarkan di luar. Kena ambil tindakan sesuatu pada dia. Tetapi, dia orang nak siasat Anwar Ibrahim di atas korupsi. Tak ada kes, tuan-tuan. Anwar Ibrahim jadi penasihat ekonomi Selangor, ambil gaji RM1. Nak kenakan macam mana? 2012 kata salah saya, beliau dituduh sekali lagi dengan kes liwat. Dia letak seorang budak ni, lelaki ni. Kemudian budak lelaki ni pun datang. Mula-mula dia nak terkenakan dengan kes Amoy yang China doll lah. Mula-mula kena kes China doll, tak sangkut. Kemudian kes apa tak, tapi semua berkaitan dengan seksual. Kenapa? Sebab orang Melayu kita ni seksual ni agak tabu. So akhirnya dikenakan dengan Saiful Buhari. Dan Saiful Buhari ni, tuan-tuan, adalah orang yang diimplan ke dalam di dalam circle Anwar Ibrahim untuk kenakan beliau. Nak kenakan dia pada kes rasuah tak boleh, salah guna kuasa tak ada. So dia tak boleh kenakan itu. So kenakan pada kes second charges of liwat. Ingat first charges tadi tak bersalah tau. Ini second charges of liwat. Now what happened? Second charges of liwat ni, kita yang mengikuti rapat, judgement, apa yang dicakapkan oleh mahkamah, pembuktian, kita nampak penipuan yang terlalu dan terlampau obvious. Terlalu dan terlampau obvious. Kita nak marah tak boleh. Kenapa? Sebab mahkamah dia yang pegang. Mana bukti kata mahkamah yang pegang? Buktinya, pada 1MDB, ingat tak siapa yang jatuhkan kes? Ingat tak suara audio Najib Rosmah calling atau Najib calling yang dia orang ada conversation tu, yang record tu? Itu membuktikan Najib ada direct intervention. Ada direct intervention terhadap kes-kes beliau sendiri. Yang melibatkan SPRM, yang melibatkan polis, yang melibatkan AG. Bahawa ada direct intervention dengan kes beliau sehingga dia boleh jatuhkan kes beliau sendiri. Dalam PKR sendiri memang diletakkan oleh golongan oligarki ini kumpulan yang berada dekat situ untuk memastikan Anwar Ibrahim tidak boleh jadi Perdana Menteri. Ini saya nak cerita malam ni. Di dalam PKR sendiri